Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan bersama saya hari ini, Abdul Rahim Sabri, bicarakan untuk mengupas mengenai tajuk fenomena Ustaz YouTube. Bersama-sama saya di studio adalah untuk mengupas mengenai perkara ini adalah Ustaz Wan Ji Wan Hussein. Beliau adalah seorang penceramah bebas dan juga mendapat pendidikan awal, pendidikan ijazah sarjana muda di Universiti Al-Azhar, Mesir. Selamat datang Ustaz ke studio Kini TV. Selamat datang. Jazakallah khair. Saya nak bertanya kepada Ustaz mengenai baik dan buruk mengenai kemunculan ustaz-ustaz yang muncul secara umumnya dalam YouTube untuk bercakap mengenai dengan Islam dan juga cabang-cabang yang berkaitan dengan Islam. Boleh Ustaz menjelaskan mengenai dengan perkara ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Masyarakat ini kerana jemput untuk membicarakan tentang perkara ni. Nombor satu, bila kita bicara tentang Ustaz YouTube, perkara yang paling penting adalah siapa yang nak rakam. Itu yang paling penting lah. Sebab selalunya penceramah-penceramah itu dia pergi ke surau dan masjid untuk berceramah. Dia orang bukan rakam sendiri dan ada yang tukar rakam. Maknanya ada individu-individu tertentu yang mereka nak menginfakkan diri mereka untuk nak rakam ceramah-ceramah tersebut. Yang keduanya, faktor yang paling ketara popularnya ustaz-ustaz dalam YouTube ni adalah cara penyampaian. Penyampaian tu mungkin yang pertamanya mungkin berfakturkan ilmiah, dan yang paling ketara ni mungkin lebih cool, sempoi dan agak mudah diterima lah. Itu kebiasaan kita tengok lah yang diterimanya faktor-faktor ustaz dalam YouTube. Sebagai contoh, kalau kita tengok macam faktor Ustaz Azhar Idrus sendiri, ataupun Ustaz Haslin Bollywood, dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood, sebab dia ada tarikan dia sendiri, iaitu bila dia berceramah dia ada boleh menyanyi lagu Hindustan. Ataupun kalau tengok yang lain, ada satu lagi tokoh muda nama Ustaz Nazmi Karim. Sebab dia agak cool, sempoi dan juga agak kelakar dalam menyampaikan ceramah dia. Mungkin itulah faktor popularnya ustaz-ustaz ni atas nama YouTube tadi. Jadi Ustaz melihat bagaimana, adakah yang memberi satu kebaikan kepada rakyat, kepada orang umat Islam semuanya, untuk mempelajari agama ataupun mengetahui tentang agama daripada ustaz-ustaz YouTube yang menyampaikan berkaitan dengan agama? Mungkin ada kebaikan atau keburukan, mungkin ada Ustaz ada pandangan mengenai perkara tu? Okey, right. Sudut kebaikannya banyak, tanpa kita nafikan ada unsur keburukan lah. Tapi saya rasa itu adalah faktor yang kita kena terima. Hidup ni tak ada lari daripada buruk dan baik. Tapi yang pastinya baik tu lagi banyak lah. Yang pertamanya, kebaikan adalah memudahkan kepada orang untuk nak mempelajari agama itu sendiri. Masa saya budak-budak dulu, saya duduk di Sungai Buloh, saya jumpa ada seorang yang kerja dia sebagai peniaga pasar malam. Dia ni terpaksa berhenti daripada meniaga pasar malam semata-mata nak belajar agama dekat surau dan masjid. Sebab kuliah maghrib ni berlaku pada waktu maghrib, dan time itulah orang berniaga di pasar malam. Tapi bila kita tengok apabila wujud apa dinamakan sebagai YouTube, makanya ustaz macam peniaga pasar malam, kes seperti kawan kita yang kerja peniaga pasar malam ni, dia boleh selesaikan masalah tu dengan baik. Kalau kita tengok faktor yang lain pula, baiknya adalah dia mudah untuk merujuk di masa lain. Contoh, kalau kita ni tak boleh hadir dalam satu majlis ceramah ataupun kuliah oleh ustaz-ustaz tertentu, kita miss, dan kita boleh dengar pada waktu lain bila ada orang upload dalam YouTube. Tapi kita tak nafikan ada unsur keburukannya. Antara keburukannya adalah kita dapat lihat apabila dia boleh dimanipulasi dengan maksud dia boleh dipotong-potong, lalu dia ambil ayat separuh, tidak menyeluruh, ataupun kadang-kadang digabung-gabungkan video, akhir sekali apa yang diceritakan oleh penceramah itu jadinya lain. Ini yang berlaku jugalah. Itu faktor keburukan. Tapi pada saya, faktor keburukan yang berlaku itu tidak menafikan kebaikan yang banyak untuk kita berdakwah melalui YouTube lah. Jadi pada satu sudut Ustaz bersetuju dengan inilah maksudnya kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini dapat mampu untuk nak
mengembangkan Islam itu sendiri. Saya rasa bukan sekadar bersetuju, bahkan wajar dilakukan, wajar dikembangkan. Dan kadang-kadang saya terfikir juga alangkah baiknya kalau semua ustaz tu dia ada orang yang sanggup nak merakam dan orang sanggup untuk mengupload dalam YouTube. Sebab penyampaian ustaz satu yang pertama tak sama antara satu dengan yang lain. Yang keduanya, kadang-kadang kupasan ustaz itu je berbeza antara satu dengan yang lain daripada sudut fakta dan seumpamanya. Di situ tu mungkin ada percambahan ilmu. Kita kena terima realiti sekarang ni boleh dikatakan sebagai zaman demokrasi. Memang kebebasan berfikir dan sebenarnya itu memang base diajar dalam Islam. Sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut fa inna li sahibil haqqi maqalan, sesungguhnya orang ada hak, kita kena bagi ruang dia bercakap. Bahkan kalau kita tengok kisah macam mana Allah Subhanahu taala masa nak cipta Adam alaihissalam sendiri pun Allah Taala buka ruang bersuara kepada malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima, Allah Taala sebut dalam Quran, adakah patut ya Allah kamu nak cipta makhluk yang melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Gambarannya hak kebebasan bersuara itu memang diiktiraf dalam Islam, bahkan dilakukan sendiri oleh Allah Subhanahu taala. Walaupun Allah Taala nak buat Adam dan memang confirm, sebab akhirnya dia kata inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu korang tak tahu, tapi Allah Taala tetap bertanya pada malaikat. Jadi bila kita bebas berfikir, maka ketika itu dia akan lahir banyak idea-idea dan kadang pandangan-pandangan. Dan pandangan-pandangan ni kadang-kadang mungkin dilihat bercanggah, tapi kadang-kadang kita tak nafikan dalam percanggahan itu sebenarnya melahirkan idea-idea yang lagi baik, kupasan-kupasan lagi baik. Makanya kalau ustaz-ustaz tertentu saja yang keluar dalam YouTube, mungkin kita melihat dengan satu sudut pandang agama. Tapi kalau banyak yang keluar, maka dia akan lahirlah kemajuan daripada sudut perbincangan tentang ilmu. Jadi bercakap juga tentang Ustaz kata pencambahan ilmu, pengetahuan apa semua. Ada juga orang melihat bahawa isu-isu agama ini perlu hanya adakah cukup kita perlu membicarakan soal agama ini, soal solat, soal puasa, haji, zakat. Adakah perlukah kita perlu percambahan ataupun perlu lari daripada klise-klise ini sebagai pertambahan ilmu agama dalam masyarakat kita pada hari ini? Mungkin Ustaz boleh kupas. Saya rasa kalau diistilahkan dengan istilah lari itu tak tepat, tapi mungkin kena ada penambahan tu lagi tepatlah, istilah lagi tepatlah mungkinlah. Sebab kalau kita faham Islam itu ialah nizamul hayat, sistem kehidupan bagi manusia. Start daripada kita tidur sampai start kita bangun tidur sampai kita tidur balik, bahkan dalam tidur itu sendiri pun dia ada perbincangan dalam Islam. Maka tidak, Nabi Muhammad takkan sebutlah tentang macam mana rufi'al qalam, akan diangkat kesalahan daripada orang yang tidur hingga dia sedar pada tidur. Masuk dalam pembicaraan tidur itu sendiri pun ada cerita dalam Islam. Konsep mimpi itu sendiri berkait dengan Nabi Yusuf alaihissalam pun diceritakan dalam Islam. Jadi bila kita sebut Islam itu nizamul hayat, sistem kehidupan manusia, makanya perbicaraan sekadar as-salah, az-zakat, as-saum, puasa dan seumpamanya perlu diperbesarkan lagi, ditambahkan lagi. Bukan sekadar itu, bahkan agamaan-agamaan itu mungkin perlu dibandingkan perbicaraan agama itu kepada faktor medikal, sebagai contoh perubatan, berkait dengan jurutera, perubatan sudut ilmu otak dan seumpamanya. Sebab pada saya, macam saya sedang membaca tentang ilmu otak, akal, macam mana dia menceritakan tentang konsep otak kanan, otak kiri dan otak tengah. Dan rupa-rupa perbincangan itu dia amat dekat dengan perbincangan konsep khusyuk dalam Islam, sebagai contoh. Jadi kalau benda ni berjaya didedahkan, sebenarnya itulah kemajuan ilmu yang sewajarnya berlaku dalam masyarakat. Sebagai contoh, orang Islam pada hari ini terlalu kagum dengan orang yang bernama Imam Ibn Sina, sebagai contoh. Dia seorang ilmuwan Islam dan dilabelkan sebagai ulama Islam. Tapi dalam masa sama, perbincangan yang dikemukakan bukan sekadar berkait dengan ilmu Islam sahaja dalam maksud puasa zakat, tapi perbincangannya mengatasi itu, iaitu membicarakan tentang perubatan, membicarakan konsep fitrah dan seumpamanya. Jadi kita dapat lihat bagaimana kemajuan ilmu daripada Imam Ibn Sina itu dimanfaatkan oleh golongan-golongan barat pada hari ini. Jadi begitulah saya harapkan kepada ilmuwan-ilmuwan Islam bila berbicara Islam, lebih lagi dalam YouTube lah. Dan saya sendiri meyakini bahawasanya Islam itu adalah satu agama yang benar dan dia cukup rasional. Bila Allah Ta'ala haramkan babi khinzir dalam Quran, hurima alaikumul maitata wa damu lahmal khinzir,
diharamkan kepada kamu bangkai, darah dan daging babi. Pada ketika itu orang tidak memahami kenapa diharamkan babi itu. Tapi di hari ini bila ada teknologi yang begitu canggih dengan kajian kedoktoran yang begitu mendalam, akhir sekali orang dapat detect, orang dapat faham di manakah rasionalnya pengharaman babi itu berdasarkan pada ilmu teknologi pada hari ini dan ilmu perubatan. Jadi kalau benda ini berjadi kembangkan, kita akan nampak mukjizat Al-Quran itu sendiri sebenarnya. Ustaz lihat bagaimana dari segi pada pandangan sejauh mana ustaz-ustaz yang muncul di kalangan yang kita nampak dari segi YouTube ini membicarakan soal-soal yang berkaitan, meluaskan pandangan perbincangan selain daripada topik-topik yang kita bincang klise seperti mana yang kita bincang tadi, yang solat, adakah mereka sudah sampai ke tahap itu ataupun sekarang ni ke arah itu ataupun macam mana Ustaz? Mungkin ada Ustaz ada pandangan mengenai dengan observasi Ustaz mengenai dengan perkara ni? Okey. Yang saya rasa perkara yang paling penting adalah kemampuan untuk berbicara tentang isu itu. Itu benda paling penting lah. Bila kita nak berbicara satu, kita bersedia? Saya rasa bersedia. Saya rasa kita bersedia. Cuma saya pernah mencadangkan di ceramah-ceramah saya surau masjid pun banyak saya mencadangkan supaya ceramah-ceramah di surau masjid, kuliah agama di surau masjid ni jangan dibataskan kepada para ustaz sahaja. Saya telah mencadangkan di surau banyak tempat supaya ceramah agama ni mungkin dilibatkan para doktor untuk bicarakan tentang bagaimana sakit itu boleh terjadi dan bagaimana mengubati penyakit dan bagaimana kita nak mengelak daripada penyakit. Sebab Islam sendiri pun mengajar pada kita la darara wala dirara fil Islam. Tidak ada kemudaratan pada diri sendiri dan orang lain dalam Islam. Jadi kalau ustaz itu nak berbicarakan tentang bagaimana manusia sakit jantung, mungkin faktanya tidak tepat. Sebab itu bukan kajian khusus. Dia hanya sekadar mengupas dari konsep apa yang dikatakan darurat, kerosakan, nas Al-Quran dan hadis. Tapi bila nak dibandingkan dengan kedoktoran, maka perlu dipanggil juga para doktor untuk bicara sebab mereka lebih al-muta'ahil, berkelayakan untuk bercakap isu tersebut. Jadi saya rasa yang pertamanya kita kena kembangkan orang lain pun boleh, orang yang lain daripada ustaz pun boleh berbicara di surau di masjid dan YouTube kan ustaz doktor-doktor tersebut. Yang keduanya para agamawan itu sendiri perlu mendalami. Agamawan itu sendiri itu dia kena belajar ilmu perubatan. Agamawan itu sendiri dia kena belajar ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu yang dia ada, supaya baru dilihat Islam itu adalah satu agama yang mengkagumkan, mempelbagaikan bidang yang dia belajar. Jangan dibataskan dengan ilmu-ilmu agama, tapi jangan takut untuk membaca benda yang lain daripada bidang itu. Ada juga melihat adakah YouTube, ada orang yang berpandangan juga, adakah YouTube ini akan menjadi menjadi jalan pintas kepada seorang pendakwah, kiralah mana-mana pendakwah untuk menjadi selebriti, untuk muncul ke TV dan menjadi selebriti agama di dalam TV ni. Boleh Ustaz mungkin ada bersetuju atau pandangan ini ataupun melihat ini bagaimana? Saya tak melihat perkara itu sebagai negatif. Pada saya melihat sebagai benda yang cukup positif pada macam ni. Antara kalau kita tengok kenapa dakwah Nabi Muhammad itu mudah diterima. Saya sendiri dan kawan-kawan rakan-rakan kadang-kadang pernah berbuat, kadang-kadang kelebihan Nabi Muhammad SAW ni lebih daripada selebriti, mengatasi selebriti kan. Macam mana dakwah yang begitu, bagaimana Nabi Muhammad bergerak di Mekah dalam jangka yang begitu pendek tapi cukup popular sampai ke Madinah kan. Maknanya pergerakan Nabi itu sebenarnya mengatasi selebriti. Jadi kalau ada ustaz yang dia bergerak seperti selebriti, saya tafadhal lah. Saya mengkagumi sebenarnya. Dan macam contoh Ustaz Zaidrus kan. Saya cakap terang lah, saya terlalu mengkagumi Ustaz Zaidrus. Walaupun ada beberapa pandangan saya tak setuju, saya rasa itu khilaf biasa tapi kekaguman saya pada dia adalah bagaimana manusia boleh berubah faktor beliau. Saya pernah jumpa ada seorang anak muda, dia duduk di Singapura, datang ke Kuala Lumpur, jumpa dengan saya. Dia cerita pada saya yang dia tak pernah semayang dan dia tak tahu mandi wajib, mandi jenabah. Dia tanya soalan itu dan dia sebutlah dia mau bertaubat. Jadi bila saya jumpa orang macam ni, saya tanya soalan, kenapa nak bertaubat? Di manakah punca ni kan? Dia kata YouTube daripada ceramah Ustaz Azhar Idrus. Jadi maknanya faktor Azhar Idrus tu sebenarnya kita kena raih banyak, kita kena kagumi sebenarnya. Saya tak bermaksud orang kagum, tapi peribadi saya mengkagumi lah dakwah yang dibawa oleh Ustaz Azhar Idrus. Dia tak semestinya membicarakan satu benda terlalu mendalam,
tetapi dia berjaya menarik dan anak-anak muda yang sudah dekat dengan Islam yang ingin mendalam perlu je mencari pada ustaz-ustaz yang mendalam pula. Sebab selalunya Ustaz Zaidrus ni dia tidak membahas satu benda secara mendalam, tetapi faktor kelakarnya itu boleh mendekatkan orang, boleh memikat orang tertarik. Betul. Lagi dekat pada dia. Tapi ustaz-ustaz yang terlalu ilmiah itu pula dia tidak ada elemen kelakar itu. Jadi ustaz-ustaz yang lain pada Ustaz Zaidrus ni dia kalau memperkemaskan budak-budak, anak-anak muda yang dekat dengan Islam melalui Ustaz Zaidrus tadi. Saya sini bantu-membantulah dalam ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan, tolong dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Ustaz Zaidrus buat kerja dia dan kita tunaikan kerja kita. Dan kalau ada ustaz-ustaz tu popular sehingga masuk dalam TV, saya mengkagumilah. Dan saya ucapkan tahniahlah kepada mereka. Alhamdulillah.